Oh, panas betul sejak kebelakangan ni. Bawa kereta yang ada penghawa dingin kat dalamnya pun boleh berpeluh-peluh. Maklumlah, inilah yang dikatakan ada hubung kaitnya dengan pemanasan global. Kalau dalam istilah bahasa Inggerisnya, global warming. Nak buat macam mana? Keadaan cuaca yang tak menentu ini boleh menyebabkan kita rasa tak sedap badan, nak demam, semua ada. Jadinya saya Zulkifli Bujang akan bersama anda dalam rancangan One Consumer untuk episod kali ini dan kita bercakap tentang fenomena cuaca, juga kesihatan anda semua, termasuk kita lah. Jadinya bila cakap tentang pemanasan global ini ada kaitannya juga dengan ialah keadaan berjerebu, juga kesan rumah hijau, lapisan ozon yang semakin menipis. Ini semua ada hubung kaitnya. Jadi wartawan kami Nur Syahira Parudin akan sama-sama mengupas isu ini seketika nanti. Jadi sama-sama kita saksikan pakej yang telah pun disediakan oleh beliau. Matahari, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, lautan dan organisma lain merupakan makhluk dicipta oleh Tuhan agar saling berkongsi segala kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Kini segalanya mula berubah dengan cuaca yang sangat panas, jerebu, hujan batu dan cuaca yang tidak menentu. Justru ia boleh menimbulkan pelbagai penyakit kepada manusia. Saya sekarang berada di Melaka, bandar bersejarah, bagi meninjau sendiri keadaan cuaca di sini. Memang panas. Tapi apa yang saya lihat, kebanyakan pelancong di sini tidak mengindahkan kesihatan mereka. Seperti tidak memakai topi ataupun cermin mata hitam. Ini kerana cahaya ataupun sinaran UV dari pukul 12 sehingga 4 petang boleh menyebabkan kanser kulit. Saudara, jangan ambil mudah mengenai hal ini. Sebarang kesan buruk daripada persekitaran akan menjejaskan hidupan lain. Contohnya, pemanasan bumi yang semakin teruk pada akhir-akhir ini. Penyakit seperti migrain, pening, sakit kepala, lesu, penyakit kulit dan pelbagai lagi merupakan simptom yang dialami sekiranya sering terdedah kepada cahaya matahari. One Consumer pada minggu ini berkesempatan berkongsi pengalaman yang dialami oleh mangsa. Mungkin ramai lagi masyarakat di luar yang mengalami pengalaman yang sama terhadap mangsa-mangsa ini. Sebab I'm very sensitive to this one, weather changes. Sebab I have asthma as well. Kadang-kadang bila waktu panas memang rasa pening lah sebab headache, terrible headache. Memang you cannot do anything. Then it's like you don't want to go out of the house. And then at in the evening, it rains. And then masa tu rasa macam demam, selsema. Ada darah tinggi kan. Kalau panas tu rasa tak tentu arah lah. Kena kerap mandi. Mandilah, tak kira 5 kali ke berapa yang boleh lah. Rasa lega, stop lah. Air masak lah, jangan ada yang ada air bergas, air ada manis kan. Air kosong je lah. Itu je cara. Minum, mandi banyak. Keadaan cuaca panas sekarang ni, dan saya ni kena harus berjaga sikit lah. Macam mengelak pada kena cuaca yang panas ni. Kadang-kadang saya kalau kena macam cuaca yang panas ni tu, tahan juga. Itu yang saya kena duduk tempat yang redup ke. Malam-malam pun kadang-kadang sampai sejuk sangat pun tak boleh juga. So ada asma kan. Jadi kadang-kadang kalau dah terlampau tu kan kena berdoa kita juga. Adakah ini luahan kebiasaan yang didengar apabila tiba musim panas? Ataupun mereka sudah biasa dengan cuaca sebegini? Dalam keadaan cuaca panas kat luar tu, tak boleh nak masuk ke pejabat terus. Boleh demam dibuatnya sebab kat dalam tu aircon kan. Dan bila cakap tentang keadaan cuaca yang melampau seperti ini, Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan kenyataan yang keadaan cuaca ini akan berterusan sehingga ke penghujung Mac. Dan fenomena ini disebabkan oleh monsun timur laut yang sedang melanda negara. Dan bila menyentuh tentang keadaan suhu yang melampau ini, keadaan normalnya kita jangkakan sekitar 28 hingga 30 darjah Celsius. Tapi sekarang menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh jabatan tersebut, di Alor-Star keadaan cuaca mencecah ke 37 darjah Celsius. Memang panas. Dan ada pula di kalangan kita yang tak ambil endah, tak ambil pusing langsung tentang perlindungan diri daripada sinaran UV. Dan ini boleh menyebabkan kita terkena kanser kulit.
Jadi sama-sama kita dengarkan pandangan orang ramai tentang fenomena keadaan cuaca yang panas melampau. Yelah, kalau kita tak minum air macam lemah ke, macam tak tahu nak cakap macam mana, tapi macam tak selesa lah kan. Minum more water, and then kalau too hot, don't go out, don't do exercise, or stay at home lah. Drink a lot of water, use sunscreen, and cover up. Yeah, well, the sun. The weather is unpredictable, and you don't know what's happening. I mean, it just comes and goes. Even though it rains, it's still, I mean, you're feeling warm and all that. So I feel it's very unhealthy weather. It's really hot, yeah. We are not used to this temperature in Europe. It's good to go outside in the evening, but in the afternoon it's too hot. Melaka ni memanglah musim panas. Kadang-kadang kita buat becak ni orang kata kena bersabarlah. Jadi kalau ada duduk lebih kurang 1 tempat 1/2 jam pun kalau panas pun orang kata panas, kita ni semua rahmat Allah. Jangan banyak minum air sejuk lah. Sebab air sejuk tu boleh mendatangkan kita jadi panas dalam. Jangan kita dedahkan diri kepada cuaca yang panas. Kita kena kalau boleh mengelak sikit lah. Macam tempat-tempat redup, kita berjalan cari tempat redup. Jangan tengah-tengah jalan yang penuh terang-terang ada abuk kan. Sebab saya balik Penang hari tu memang sangat panas, malam pun panas. So tak tidur juga. It's a little bit too hot if you want to want to do active things like walking or sightseeing, then it's a little bit too hot. But if you're at the beach, then it's good. The weather is hot today, comparing to my country right here in Africa. So the weather is very unpredictable, right? Yeah, I can't see you, I'm sweating. So, so thirsty, I need to drink some water. Pelbagai alternatif yang dilakukan bagi mengelak dari cuaca yang tidak menentu ini. Pengguna perlu tahu bahawa penggunaan seperti penghawa dingin boleh menipiskan lapisan ozon kerana ia akan melepaskan gas, khususnya klorofluorokarbon, CFC. Dengan adanya penebat haba yang dicipta oleh syarikat MIMG ini, ia membolehkan menjimatkan penggunaan elektrik dan sekaligus memelihara alam sekitar. Jadi akan menjimatkan tenaga elektrik dan akibatnya menjimatkan kewangan. Tapi kilang, macam kilang ni sebahagiannya ada berhawa dingin, sebahagiannya tidak berhawa dingin. Jadi di kawasan yang berhawa dingin dia akan jimatkan kegunaan tenaga, akhirnya kewangan. Tetapi kawasan yang tidak berhawa dingin dia akan mendapatkan keadaan indoor air quality yang lebih selesa untuk kehidupan dan pekerjaan. Bagi rumah-rumah diaman, khasnya bagi rumah diaman ke kos rendah, biasanya rumah itu sangat panas dan kalau orang duduk tengah hari tak selesa langsung. Akibatnya ada juga heat stress, medical problem, heat stress, murid-murid sekolah pun susah nak baca. Jadi kalau ada insulation yang cukup dan sama ada di atas bumbung saja ataupun termasuk dinding, dia akan mengadakan indoor air quality yang lebih selesa, tidak ada masalah heat stress dan mereka boleh jadi lebih produktif. Sekiranya rumah itu di hawa dingin, kos hawa dingin akan dikurang. Biasanya boleh kata di antara 10% hingga 30% tertakluk kepada desain atau reka bentuk rumah. Kalau rumah itu reka bentuk secara efisien, penjimatan itu kurang sikit. Tapi kebanyakan rumah tidak dibina secara efisien dan oleh itu penjimatan akan lebih luas daripada dan memberi payback period yang rendah. Seperti anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, cuaca agak sedikit berjerebu dan keadaan berjerebu ini sebenarnya disebabkan oleh zara-zara asap yang terkumpul di ruang udara menyebabkan cahaya matahari sukar untuk menembusinya dan secara tidak langsung kita sebenarnya menghirup udara yang tidak bersih, yang tidak sihat. Dan ini sebenarnya amat menyulitkan bagi kebanyakan kita yang melakukan aktiviti-aktiviti di luar.
inilah antara fenomena yang berlaku disebabkan oleh global warming ataupun pemanasan global. Baiklah saudara, selepas ini saya akan mengupas lebih lanjut lagi tentang perkara ini bersama dengan ahli panel yang lain seketika nanti. Jadi pastikan anda terus bersama saya di One Consumer.